keadaan ni. Step yang forward adalah ke arah merawat dan go ahead sahaja. Maksudnya buat je rawatan fertility dan usually kita akan ke arah IVF sebab kita dapat extra information. So harap Puan Orchid Dash dapat sedikit sebanyak mengenai ini. Puan Z 211. Doktor, macam mana nak tahu waktu subuh? Jika cycle period 27 hingga 35 hari. Ni agak sebab cycle dia boleh panjang sampai daripada 27 hari sampai 35 hari. Okey, kalau waktu subuh secara symptoms kita lebih kepada tengok antara simptom yang paling kita boleh rely on adalah simptom keputihan ataupun putih telur tu. Okey. So itu antara simptom kita. Setengah wanita dia ada rasa sakit nak ovulasi. Dia rasa payudara dia kejang ataupun tak selesa ataupun kalau check temperature pakai termometer yang very sensitive tu boleh naik sedikit temperature. Okey. So agak rumit sebab kita KR masa kalau cycle kita pendek 27 hari maksudnya kita ovulasi hari ke-13. Kalau cycle kita panjang 35 hari maksudnya kita cycle ke hari ke berapa? 21. So antara hari ke-11 hingga hari 21 tu kemungkinan waktu subuh. Okey. So boleh check simptom badan macam tu. Ada juga yang buat OPK setiap pagi check ujian kencing. Okey. Ataupun kalau you tahu waktu subuh masa tu bersama je lah. Kerapkan bersama. So pada waktu subuh ni bersama mungkin selang sehari ke. Okey. Tapi because kalau yang pentingnya ramai yang nak tahu bila waktu subuh, tapi exactly apa yang perlu adalah untuk bersama kan, untuk pastikan sperma tu berada dalam rahim. Okey. So sperma boleh survive up to 5 days kan dalam rahim. So as long as masa waktu subuh tu dalam tempoh hari ke 13 ke hari 21 tu bersama, then that's fine. Okay, sebab sperma tu ada. Okay, so tak perlulah kita tahu masa ni ovulasi berlaku baru bersama, tak. Padahal kita nak sperma tu tunggu telur tu sebab telur tu precious. Kita nak sperma tunggu telur. So kalau boleh bersama sebelum ovulasi berlaku sebab peratus chance untuk mengandung lebih tinggi sedikit daripada bersama selepas ovulasi berlaku. Itu daripada statistik lah. Okay? So itu antara yang kita boleh buat. Bila setengah wanita kalau dia buat OPK setiap hari buat check ujian air kencing, ada juga yang buat satu hari tu sampai 4 kali buat So kadang-kadang dia memberikan stres kepada pasangan tu. Okay? So because dah tak jadi macam normal dah. Okay, hari ni bang sekarang okay, dah dapat 2 line. So dia macam jadi macam tak normal lah dia punya rhythm tu kan. So itulah isunya. Okay. So yang penting masa tu kena bersama. Masa yang kita suspect waktu bersama subuh tu bersama. Okay. Anik Mel, dok period 2 hari keluar darah seterusnya tak ada darah warna coklat je. Normal ke? Setengah wanita boleh juga jadi macam tu. Maksudnya darah merah dia pendek je. Tapi masa dia darah merah tu memang betul-betul merah lah. Okay? So kadang-kadang boleh berlaku macam tu. Okay? Tapi sekiranya puan rasa ni macam dah coklat je sedikit je period ni, kalau rasa tak sedap hati pergi check lah. Okay? Kalau check semuanya okay, maybe itu adalah kitaran kita. Okay? Kita kena faham juga kalau kita ingat masa kita remaja, masa kita dah umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an ataupun awal 50-an kita punya cycle period kita tu akan berbeza sedikit. So tak macam masa kita remaja dulu. Okay? Mungkin cycle dulu masa remaja 30 hari baru dapat period. Okay? Tapi masa dah 20-an 30-an ataupun 40-an tu cycle kita pendek sedikit. Bukan 30 hari lagi kita dapat 26 hari. So boleh berubah dari masa ke semasa juga. Okay? So itu yang dia normal kalau dah dapat period merah. Okay? Lepas tu coklat-coklat, that's fine. Tapi kalau pun rasa macam not happy, boleh je pergi check. Sebab the best is to check. Kalau everything alright, that is your cycle. Okay? So not to worry about that. Okay? Puan Lia at Orchid Dash, saya sama macam saya siap jumpa pakar tapi belum rezeki. Moga lepas ni ada rezeki saya dan awak, insya-Allah. Okey. So tapi sekiranya lah
Puan dah mencuba pemeriksaan semua normal, okey, tapi dah mencuba selama 1-2 tahun, jangan tunggu lagi. Saya nasihatkan untuk terus buat rawatan fertility sebab kita tahu kadar kesuburan wanita akan merosot ataupun menurun dengan usia. So kalau nak buat rawatan fertility, kita punya peratus kejayaan tu lebih baik masa kita usia muda daripada masa kita usia lebih matang ataupun lebih berusia. Okey. So kalau boleh jangan tunggu sampai usia 35 tahun. Kalau boleh sebelum tu lagi dah cuba buat rawatan fertility. Jangan tunggu sampai 40 tahun baru nak datang jumpa doktor. Okey. Sebab nanti telur pun dah kurang, kualiti telur pun dah kurang. So nanti chances untuk berjaya mengandung pun akan kurang. Okey. Alright. So itu yang saya nasihatkanlah. Okey. Puan Su UDM 86, dok, period saya kitaran 27 hingga 29 hari regular, tiap-tiap bulan datang tapi masih belum pregnant, hampir 2 tahun berkahwin. Okey. Sama juga Puan Su minta pergi periksa, pastikan dah buat ujian saringan, termasuk juga suami penting, suami kena ada. Okey, buat ujian sperma, ujian bilangan sperma, pergerakan dia semua, check semua betul ke, ada tak apa-apa. It's good the fact that period pun regular, maksudnya ovulasi berlaku. That's good. Okay, that's alhamdulillah, that's a positive note. Tapi ada lagi pemeriksaan lain yang perlu dilakukan. Sekiranya puan tak buat, kena buat, ya. And then tahu apa rawatan yang terbaik. Okay. Puan Salihah MN, Salihah juga, ya. Period saya ada yang datang on time. Okey, ada yang lambat 1 hingga 2 minggu. Kadang sakit senggugut. Masalah ni dari sebelum kahwin. Adakah disebabkan hormon saya tak stabil? Okey. Kalau ini berlaku, kalau senggugut, yang kita risau adalah dipanggil endometriosis. Okay? So endometriosis ni adalah sejenis penyakit yang senggugut di mana sel di dalam rahim, sel-sel dalam rahim yang dapat period tu pun berada di luar rahim. Maksudnya dia ada dekat pelvis yang lain. Contohnya dia boleh dekat dinding perut kita ataupun kat ovary ataupun kat tube. So bila period, sel-sel yang kat luar rahim ni pun dia pun period juga. Okay? Cuma dia tak ada tempat nak lari, tak ada tempat nak pergi. Kalau dalam rahim dia boleh keluar sebagai haid, tapi kat dalam perut dia tak boleh. Jadi dia jadi radang, okey? Sebab itu yang senggugut, okey? So kalau itu berlaku, sometimes dia boleh menjejaskan kesuburan kita, okey? So kena pergi Puan Salihah, kena check kenapa sakit senggugut tu betul ke hanya senggugut biasa ataupun ada penyakit lain seperti endometriosis yang kadang-kadang boleh jadi cyst yang boleh juga menyebabkan tube kita terblok. Okey. Kenapa period tu lambat? Adakah sebab PCOS? Sebab itu pun boleh berlaku juga. Okey. So kena periksa juga puannya. So itu yang boleh kita boleh rumuskanlah dari sini. Puan Syah, Puan SH Aisyah, ya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya setiap bulan ada period 5 hingga 7 hari, alhamdulillah. Boleh jadi ke ada masalah hormon jika period normal atau ada positif masalah rahim cyst PCOS? Okey. Selalunya bila period kita tu regular, setiap bulan datang, maksudnya hormon kita stabil. Kebanyakannya ovulasi berlaku. Okey. So insya-Allah hormon you adalah stabil, okey. Ada tak positif masalah rahim cyst dengan PCOS? Kalau PCOS, selagi PCOS tu under control, maksudnya dia taklah menyebabkan dia tak terkontrol, maksudnya hormon tak stabil, period tak menentu, dia boleh berada pada juga, ya. Contohnya kalau tiba-tiba puan berat badan naik ke, jadi hormon tak stabil, so dia akan jadi PCOS, ya. Masalah rahim atau cyst, so basically dia tak ada kaitan sangat dengan kitaran haid tu yang regular ataupun tak. Setengah cyst dia boleh ada juga, okay. So that's why susah juga nak cakap kalau haid tu normal, ovulasi berlaku, maksudnya hormon tu stabil. Tapi tak semestinya kita tak ada cyst, tak semestinya kita tak ada masalah rahim, contohnya fibroid ke apa. So kena check juga. So dia adalah indikator yang baik yang hormon kita ni stabil. Okay. Alright, Puan Atikah .5, lepas kahwin period saya tak teratur, baru-baru ni 3 bulan saya tak period, perlu ke saya makan pil perancang? Okay. So kita lebih kepada, ya Puan Atika, kita kena tahu kenapa period tu tak datang, ya. So kita kena check
tak semesti kena makan pil perancang. Sometimes kita hanya bagi ubat untuk jatuhkan period sahaja, bukan pil perancang. So dia ada banyak cara untuk datangkan period. Salah satunya adalah pil perancang, yes, betul. Tapi ada juga pil lain yang bukan pil perancang yang boleh dapatkan period. Okay? Tapi yang penting tahu kenapa dia tak datang. Sebab kahwin selalunya sebab kita dah ada kawan, kita dah ada pasangan seronok, bahagia, alhamdulillah. Tapi berat badan kita pun naik juga. Okay? So itu yang boleh berlaku. So sometimes kebanyakan wanita dia kata bila period lepas kahwin period tetap tak teratur, dan kita tanya macam mana berat badan, ada isu tak? Then dia kata ya doktor, saya naik berat badan. So sometimes itu ke arah PCOS. Tapi kena check tahu juga kenapa. Okey. So Puan Amin, Puan Al-Qiddas, okey, terima kasih, insya-Allah. Puan Siti Inshira, ya, doktor, setiap bulan period, alhamdulillah, yang hari ke-10 after period akan ada keluar cairan macam putih telur. So hari tu waktu subuh, dalam minggu tu saya subuh. So bila kita ada keputihan cair macam putih telur tu, dia masa tu adalah dalam lingkungan waktu subuh, ya. So badan kita ni sebab dia react dengan hormon. So hormon ni dia bukan macam switch on off tak. So dia ada macam perubahan yang slowly, ya. So bila itu berlaku maksudnya dah nak dekat waktu subuh ataupun waktu dalam lingkungan waktu subuh tu lah. Okey. So itu yang berlaku. So kalau ada simptom ni, dan bersamalah, kerapkan bersama. Okey. Alright, sebab sperm tu boleh ada lebih daripada, boleh berada lama sedikit. Telur tu yang 24 jam. Very expensive. Okey. Enigma, dok, period datang on time tapi bila check TVS telur tak matang. Kenapa macam tu? Okey. So kalau dia check TVS tu, kena tahu hari keberapa yang check TVS tu. Okey. So sometimes berapa saiz telur tu? Apa yang saiz telur matang antara 16 hingga antara 16 mm ke atas. Okey. So kalau tak matang apa maksudnya? Okey. So dan kita kena tengoklah sama ada perlu ubat bantuan untuk bagi telur tu matang. Okey. So itu yang kita boleh sarankanlah. Okey. So right. Okey. Okey, dok. HSG berapa, dok? Okey. Puan Mia Cassandra. Wah, okey. HSG adalah satu ujian untuk check tube. Okey, dia letak dye daripada bawah, and then dia ambil x-ray, and then tengok dye itu keluar tak daripada tube, daripada gambar x-ray tu. Okay, so HSG berbeza dari satu hospital ke satu lagi hospital. So kena tanya, antara kos dia basically antara 600 hingga 800, tak silap saya. Okay, tu HSG pakai x-ray. So nak check tube ni dia ada banyak cara. Ada pakai x-ray, dia ada pakai ultrasound, ya. Dia ada juga dengan laparoskopi. So tengok keadaan. Kebanyakan wanita akan sama ada pakai x-ray ataupun pakai ultrasound. So dekat Sofia kita ada ultrasound, kita gunakan ultrasound di mana kita letak dye dan kita letak ultrasound daripada bawah. Okey, baiknya cara ultrasound ni dia kurang sedikit daripada yang pakai x-ray. Sebab x-ray ni apa yang berlaku, dia orang kena letak semua dye at one time, and then lepas tu keluar daripada bilik x-ray tu dan baru ambil x-ray kan. Tapi dengan ultrasound cara ni kita masukkan sedikit-sedikit dan kita boleh control lah berapa banyak nak masuk. Okey, so kos dia mahal sedikit daripada HSG dan 750. Okey. Alright, Puan Shikan 2020, saya belum kahwin lagi tapi period tak teratur, kadang berketul darah. Okey, kalau macam tu, ya, betul Puan, kita masih betul Cik Shikan 2020, kita masih kena check kenapa period tak teratur. Kadang berketul darah sebab sometimes bila period tu tak datang lama, tiba-tiba datang, dinding rahim tu dah tebal dan you akan dapat period yang heavy. So kita kena regularkan. So kalau Cik Shikan 2020 tak berumah tangga lagi, kebanyakan rawatan kita akan periksa, buatkan scan perut je, tak payah scan bawah. Sometimes scan perut tu dia susah sedikit nak tengok ovary, so kena pastikan pundi kencing tu penuh. So minum air banyak supaya pundi kencing penuh. Bila kita buat scan tu, kita bolehlah tengok ovary tu nampak juga. Okay. Sometimes kita buat ujian darah juga, okay, tapi rawatan dia lebih ke arah untuk regularkan period. Sometimes kita bagi pil perancang untuk wanita-wanita yang belum berumah tangga. Okay. Puan Nazira
Halim ya. HSG Disofia berapa ya dok? Okey, Disofia kita tak ada HSG, kita ada hypophy. HSG guna X-ray, hypophy guna ultrasound. Nah, yang tu dalam 750 ya. Okey. Cik Shikan 2020 ada sekali tu 6 bulan tak datang period. Itulah kena check kenapa. Saya takut yang macam PCOS saya rasa. But we'll see. Kita kena check, kita kena buat ultrasound, kita kena check darah juga. Okey, Puan Helena 3912 minta tolong save ya video ni. Baik Puan. Okey, insyaAllah. Thank you, welcome. Awinla 69. Hi dok, kalau tube bengkak dan proses IVF, how many percent untuk berjaya? InsyaAllah, bila tube block, selalunya percentage insyaAllah berjaya tinggi sebab you tak ada isu dengan kualiti telur. Dia ada hanyalah mechanical blockage, mechanical punya aspek dia sebab telur tu tak boleh jumpa dengan sperma. Okey? So kebanyakannya kesuburan tu tak terjejas. Sekiranya puan datang awal tak ada isu dengan faktor usia, tak ada isu dengan result telur, hanya tiup sahaja, insya-Allah boleh. Insya-Allah peratus you akan tinggi mengikut usia. Contohnya kalau wanita tu usia dia bawah 35, insya-Allah dia punya chances tu dalam 40%. Okay. Sometimes orang saya cakap 40% kata rendahnya doktor, tapi it's actually yes, that's the reality of IVF. It's not like 80%. It's not even I mean, of course, it's not 100%, not even 70%. So chances 40% tu is considered quite high untuk wanita yang usia bawah daripada 35 tahun. Okay. Puan Melo Batik Ciza, kalau kerak gugur di bawah kehamilan, kenapa macam tu ya dok? Okey, Allahu Akbar. Kalau kerak gugur ni, sometimes kita kena periksa juga kenapa isunya ada masalah keguguran ya. Kalau 3 kali berturut-turut gugur, dia panggil recurrent miscarriage. Sometimes kita kena check antibody, kita kena check rahim tu ya. Sampai kita kena check juga genetik keguguran tu ya, kantung janin yang keguguran tu. Sometimes ada antibody ya, ataupun dia panggil antiphospholipid syndrome ya, di mana kita kena bagi ubat cairkan darah sebelum masa awal mengandung untuk kurangkan risiko ni. Okay? Sometimes kita tak tahu kenapa ianya berlaku. Okay? So that's why kita kena check dengan lebih mendalam apakah sebabnya berlaku sebelum mencuba mengandung lagi, supaya kita dapat rawat ataupun elakkan ia berlaku sekali lagi. Okey Puan Mai Yuni Kamarudin, doktor, boleh ke orang yang mengalami falopio tersebut untuk hamil? Ada kerawatan untuk masalah tersebut? Boleh ke orang yang mengalami falopio, maksudnya orang mengalami tiub tersumbat, boleh ke dia hamil? Saya rasalah itu yang maksudnya. Boleh, yes. Cuma cara dia perlukan rawatan kesuburan. Sekiranya isu tiub falopio tersumbat, kebanyakan rawatan fertility ke arah IVF ya puan, sebab isunya ialah telur tu tak boleh berjumpa dengan sperma. Okay? So kita nak jumpakan dia di makmal, jadikan embrio, letak balik ke dalam rahim. In fact, IVF tu adalah didesain untuk wanita ya, yang ada masalah tiub pada awalnya. Okay? Hanya kini yang kita dapat tahu IVF tu mempunyai fungsi yang lebih. Okay? Oh ya, puan tu ada cakap tersumbat. Ya, betul. Tersumbat, kita lebih ke arah IVF rather than IUI. Walaupun tersumbat satu, sebab kita takut kenapa isunya tersumbat. Katakanlah tersumbat belah kanan, lepas tu belah kiri tu tak tersumbat. Tapi rawatan lebih ke arah IVF kalau boleh rather than IUI, sebab isunya ialah kita khawatir tiub yang tak tersumbat tu pun ada terkesan, di mana dalam tiub tu dia ada macam rambut, ada macam silia, dia akan pushkan telur tu, dia akan pushkan embrio tu ke arah rahim ya. So bila satu tiub tersumbat, satu lagi tak, kita takut fungsi silia tu pun akan terkesan, dia tak boleh berfungsi dengan baik. So cara yang terbaik adalah dengan bypass tiub tu melalui rawatan IVF. Okey? Alright. Perfect Art Bridal, saya didiagnose dua-dua tiub tersumbat. Oh, Allahu Akbar. Ada fibroid di dalam rahim, di rahim dan cyst di ovary, dan akan buat operation untuk bomb fibroid. Adakah saya ada peluang?
yang tinggi untuk berjaya IVF. Okey. So setiap orang cabaran dia berlainan. Okey. So InsyaAllah puan, so dia bergantung kuat kepada result telur kita. Mungkin setengahnya ya saya lontarkan juga sebab saya tak tahu kes sepenuhnya macam mana adalah untuk overcome ni. Tengahnya kita ambil telur tu dulu, kita senyawakan dulu, jadi embrio kita bekukan. So lepas tu baru kita buat operation, buang fibroid, buang cyst. Okay? Dan selepas tu dah recover 3-6 bulan selepas operation tu baru kita ambil embrio yang dah bekukan tu balik, kita masukkan ke dalam rahim. Okay? So ini antara salah satu cara yang kita gunakan untuk macam mengatasi masalah, sebab isunya ialah lepas operation kena rehat 3 hingga 6 bulan. Tengok operation tu macam mana, sejauh mana. Dan juga cyst, bila kita buang cyst, telur kita tu akan terkesan. Telur-telur tu akan banyak folikel yang sihat akan terkesan juga. So bila kita kopik buang cyst tu, banyak juga folikel yang akan terkesan. Maksudnya akan terjejas dengan operation tersebut. Maka minta puan bincangan doktor yang rawat puan juga. Adakah menjadi pilihan sekiranya boleh tak saya simpan dulu embrio ni, ya? Ambil kutip telur dulu, simpan senyawakan, simpan embrio, baru buat operation. Okey, sementara embrio tu dah tengah beku, dan baru kita masukkan ke dalam rahim. Itu antara salah satu cara yang selain daripada buat operation, baru buat IVF selepas tu. Okey, minta puan bincangan doktor puan untuk sama adakah itu option, sebab it's all depend on berapa besar cyst tu, berapakah keadaan result telur puan. Okey, so selanjutnya doktor akan buat ujian darah yang tengok AMH ataupun anti-mural hormone adalah ujian darah untuk tengok result telur puan. Okey, so itu yang doktor akan buat juga. Okey, alright Puan Liaya. Okey, terima kasih dok. Alright puan. Okey, Puan Niza Yahya, endometriosis kena buat operation ke? Alright, endometriosis ni tengok stage dia sejauh mana dia memberi kesan kepada keadaan. Ada yang kita buat operation, ada yang kita buat rawatan dulu baru buat operation. So kalau contohnya endometriosis tu dia hanya kita buat dia tak ada cyst ya, dia tak ada apa-apa dari segi telur tu, tak ada masalah, kita buat rawatan terus. Okay? Kalau dia ada contohnya endometrioma, ada cyst dekat ovary tu, apa kita buat, sometimes kita buat rawatan dulu, maksudnya kita buat rawatan kesuburan IVF, lepas tu kita buat operation dan kita bagi ubat Lukrin untuk tidurkan endometriosis tu, dan baru kita buat embryo transfer. Tu salah satu cara. So setiap orang berbeza, tak semua orang yang ada endometriosis kena buat operation. Sebab kadang-kadang operation yang berkerap kali, banyak kali dah buat, habis telur dia, ya? Sebab asyik buang cyst, asyik buang endometriosis, habis telur tu, by the time tinggal result telur teramat kurang. So bincang dengan doktor, puan dengan doktor bincang apakah cara yang terbaik untuk saya mengandung, adakah kalau buat operation ni akan mengurangkan bilangan telur, ataupun adakah baik untuk saya collect dulu telur saya, jadikan embrio, bekukan dulu, buat rawatan endometriosis, tidurkan endometriosis, baru masukkan embrio semula. Tu antara rawatan yang kita ada sekarang, sebab alhamdulillah dengan teknologi yang ada, kita punya frozen embryo adalah sama kualitinya dengan fresh, ya. So itu dia. Okey. Puan Atan 8686. Okey, HSG sakit tak? Sakit. Okey. Ramai yang kena sakit. Okey, kalau saya kata tak sakit, saya tipulah ya. So selalunya sebelum buat HSG tu, selalunya doktor akan bagi ubat tahan sakit dulu. Sometimes ada bagi antibiotik juga untuk kurangkan risiko jangkitan, untuk kurangkan sakitnya dengan ubat makan. Dan selepas HSG tu kita bagi ubat tahan sakit juga. Okey. Alright, so itu HSG ya. So tapi janganlah sebab sakit tak buat pula. Okey, so kita boleh kurangkan sakit tu dengan makan ubat tahan sakit. Okey. Alright. Puan Anikmal, terima kasih dok. Oh, sama-sama, selamat berpuasa. Okey, selamat berbuka lagi 3 jam insya-Allah. Okey. FXRXH_HXSNX. Oh yo, macam mana nak pronounce ni ya? Possible ke kalau waktu subuh cecair telur tak banyak?
Boleh, possible, okay. So, setiap orang berbeza, badan dia berbeza. Ada yang putih telur tu sikit, ada yang lama beberapa hari sebelum, okay. So, dia tak adalah kita spesifikkan dia kena berapa, 10 mil ke 20 mil ke tak. Dia, as long as you rasa ini macam lain daripada keputihan lain, dia macam a bit stringy ataupun macam dia cair dia macam lain sedikit, then maybe itu waktu subuh you dan you yang tahu body you, okay. So cuba perhatikan. Ramai wanita yang masa sebelum ni, masa remaja tak pernah perhatikan, masa dah kahwin nak cuba mengandung, baru dia check, baru perhati body dia macam mana. So then just take note on that and then perhatikan tanda-tanda waktu subuh tu. Sometimes boleh tahu juga ovulasi nak berlaku sebab dia rasa sakit. Dia ada setengah wanita boleh dapat rasa sakit masa nak subuh. Okey. Alright, so kita pun dah nak hampir akhir waktu sesi Insta Live kita. Maybe another